أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 4. Muka surat 4. Muka surat 4 baris yang ke-7 daripada bawah. Muka surat 4 baris yang ke-7 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan rukun itu 5 perkara. Dan rukun itu 5 perkara, yakni terbentuklah segala pekerjaan agama itu di atas 5 rukun yang dinamakan dia akan 5 rukun Islam. Dan rukun itu 5 perkara, yakni terbentuklah segala pekerjaan agama itu di atas 5 rukun yang dinamakan dia akan 5 rukun Islam. Jadi nak pergi kepada pembicaraan rukun Islam yang 5 perkara. Jadi saya undur balik kepada takrifan ataupun definisi Islam. Takrifan ataupun definisi Islam. Bermula Islam itu mengikut zahir dan mengaku zahir. Mengikut zahir, menerima pada zahir, dan mengaku zahir, mengaku pada zahir. Adapun mengikut pada hati, terima pada hati, mengaku putus pada hati, itu pergi kepada iman. Mengikut zahir dan mengaku zahir oleh seseorang, mengikut pada zahir, mengaku pada zahir akan segala perkara yang dibawa datang akan dia, akan segala perkara oleh Rasul. Jadi perkara yang dibawa datang oleh Rasul itulah dipanggil agama. Itu dipanggil agama. Takrifan agama terdahulunya adalah perhimpunan hukum hakam agama yang datang daripada Allah, yang disampaikan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya segala perkara yang datang oleh Rasul adalah agama. Segala perkara agama ni, mana segala perkara agama ni? Yang daripada tu, bayang daripada segala perkara yang dibawa datang akan dia oleh Rasul ni, daripada pekerjaan agama yang diketahui akan dia akan pekerjaan agama dengan darurah. Apa makna darurah? Yakni nak mentafsirkan makna darurah. Darurah ni ketiadaan fikir
bukan semua orang tahu belaka kata perkara itu daripada pekerjaan agama, sehingga kanak-kanak pun tahu. Mana contoh seperti sembahyang, seperti puasa. Jadi sebagaimana sebut hak minggu lepasnya, saya akan mengiringi pembicaraan Islam dengan iman dan juga pembicaraan Islam dengan ihsan. Pembicaraan iman di hadapan tak masuk lagi, pembicaraan ihsan di hadapan tak masuk lagi. Tetapi antara pembicaraan Islam dan iman ni, nak mudah faham, kita kena regukan. Regu antara pembicaraan Islam dan iman, begitu juga pembicaraan Islam dan ihsan. Walaupun bunyi mudah, tapi di sini terkadang salah faham antara Islam dan iman, salah faham antara Islam dan ihsan. Salah faham ni boleh bawa terundur kepada jalanan yang bukan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Sama ada jalanan khawarij, sama ada jalanan murjiah. Ini kita akan bicara nanti. Jadi untuk memahami betul-betul jalanan ahli sunnah wal jamaah, takrifan Islam, iman dan ihsan ni kena jelas molek. Siapakah orang Islam, siapakah orang yang beriman, siapakah yang dipanggil orang yang muhsin. Orang yang muhsin tu siapa? Hak disebut dalam ayat Al-Quran tu, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih kepada orang yang muhsin. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mensia-siakan balasan orang yang muhsin. Siapa orang yang muhsin? Itu kena faham molek lah. Siapa orang yang Muslim, orang Islam, kena faham dia punya takrifan Islam. Nak faham orang yang beriman, kena faham takrifan iman. Nak faham orang yang muhsin, kena faham apakah takrifan ihsan. Cuma mungkinlah takrifan dia ni ayat dia panjang sedikit. Tapi baca ayat dia dahulu, kemudian kita ringkaskan. Jadi Islam ni terima pada zahir. Mengikut ni makna terima pada zahir, mengaku pada zahir akan segala pekerjaan yang dibuat datang akan segala pekerjaan oleh Rasul. Mana terima akan segala perkara agama. Tetapi perkara agama yang dibawa datang oleh Rasul ni 23 tahun. 23 tahun. Perkara yang dibawa datang oleh Rasul daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkara, segala perkara yang dibawa datang akan oleh Rasul ni, yakni segala perkara agama yang dibawa datang oleh Rasul daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 23 tahun. Sebagai orang Islam kena terima segala perkara yang dibawa datang oleh Rasul. Perkara yang dibawa datang oleh Rasul ni 23 tahun. Kita belajar 23 tahun. Kalau kita belajar 23 tahun sekalipun, adakah apabila kita belajar 23 tahun kita mengetahui segala perkara agama yang dibawa datang oleh Rasul kesemuanya? Kalau kita belajar 23 tahun, 30 tahun sekalipun. Tambahan pula kita ni belajar agamanya sikit-sikit je. Jadi segala perkara yang datang akan dari Rasul ni, hak kita tahu banyak mana? Berapa persen? Hak Rasul bawa datang 23 tahun.
Banyak mana kita tahu? Perkara agama Rasul bawa ni banyak mana? Tak berani nak jawab tau. 10%, 5%, 1%. Sekarang orang Islam kena terima sekalian perkara yang datang akan dia oleh Rasul. Sekalian. Tapi kita nak terima ni, kita kena tahu dahulu apa perkara yang Rasul bawa, barulah kita terima. Kalau kita tak tahu banyak perkara hak Rasul bawa, kita tak tahu, kita nak terima macam mana kalau kita tak tahu? Pada ni. Tapi segala perkara agama ni sekalian. Tapi segala perkara agama ni dibayankan, diperjelaskan. Segala perkara agama ni, kalau tidak kau rebah kitanya. Segala perkara agama habis sekalian, rebah kita. Sebab sebagai orang Islam kena terima segala. Nak terima segala, kena tahu segala baru boleh terima. Ada ni? Segala mana ni? Dibadalkan, diperjelaskan apa dia segala perkara ni. Daripada perkara agama yang diketahui akan dia dengan darurah, dengan mudah-mudah. Mana darurah? Yakni ketiadaan fikir. Tak payah fikir banyak, tak payah ngaji banyak. Perkara ni perkara yang latah, terang, nyata. Ini hak perkara agama. Hak tu, sekali hak tu. Bahkan semua orang tahu belaka kata perkara tu daripada pekerjaan agama hak Nabi bawa datang. Sehingga kanak-kanak pun tahu, seperti semayang, puasa. Tu. Jadi ginilah, kita buat bandingan. Jadi perkara agama hak Nabi bawa datang ni 23 tahun. Kemudian dalam perkara agama Nabi bawa datang ni, ada perkara yang besar-besar. Perkara yang kalau kita buat bandingan kok, daripada jauh pun nampak. Pandai ni. Ada perkara hak Nabi bawa datang ni, hak halu-halu. Duk jauh-jauh tak nampak, kena mari dekat baru nampak. Ni buat bandingan. Mana ada perkara agama hak besar-besar, ngaji tak banyak pun orang tahu ni perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu contoh dia. Perkara besar-besar, maknanya duduk jauh nampak dah. Nampak dah daripada jauh. Jadi maknanya perkara besar-besar ni, maknanya tak ngaji banyak pun tahu dah. Semayang wajib, orang tahu belaka waktu. Puasa wajib, orang tahu belaka waktu. Ni, pandai ni contoh. Ada perkara agama, wak bandingan perkara halu-halu. Mana halu-halu ni, dia kena mari dekat baru nampak. Maknanya kena ngaji betul-benar baru tahu. Jadi sekarang ni sebagai orang Islam kena terima segala perkara agama yang diketahui secara darurah. Situ. Bukan segala perkara agama hak Nabi sampaikan dalam masa 23 tahun. Rebahlah kita, balik awal lah kitanya. Segala perkara agama yang diketahui secara darurah. Dia panggil ma'ulima minaddini bid-darurah. Dia panggil barang yang diketahui daripada agama secara darurah, secara mudah-mudah. Darurah ni secara mudah-mudah. Benda ni benda latah sangat, benda masyhur sangat. Semayang wajib, hak tu tahu belaka hak tu. Puasa wajib, tahu belaka. Berjudi haram, tahu belaka hak tu. Minum arak haram, berzina haram, tahu belaka. Bukan kata budak-budak, orang kafir pun tahu. Orang Islam kena semayang. Orang kafir tahu, orang Islam kena puasa. Dia pun pelik. Kamu kenapa tak puasa? Kamu Islam wajib puasa, contoh bulan Ramadan kan? Berapa? Kewajipan puasa ni perkara yang diketahui secara darurah. Makna apa ni? Latah sangat, terang sangat, nyata sangat. Ianya perkara agama. Gitu.
Faham tak ni? Itu maknanya barang yang diketahui secara darurah. Dia panggil maklumun fid dini bid darurah, dia panggil. Perkara yang maklumun, yang diketahui fid dini, pada agama, maklum bid darurah, diketahui dengan secara mudah-mudah. Bukan darurah dengan makna tersepit, benda haram boleh makan, bukan ni. Kan kita darurah kan, tak ada makanan, dah kan darurah tersepit, benda-benda haram pun kita boleh makan kan nak pelihara nyawa. Bukan darurah tu. Sebab ada orang baca kitab Al-Misbahul Munir, tapi nyata dia tak pernah belajar pun Al-Misbahul Munir, tapi berani-berani baca kitab Al-Misbahul Munir. Ini sangat-sangat tidak bertanggungjawab. Yang mengajar tu tidak bertanggungjawab, yang menjemput pun tidak bertanggungjawab. Jadi yang mengajar tu seolah-olah menjadikan kitab ni sebagai sumber kehidupan. Tidak berkelayakan pun nak mengajar. Sebab tak belajar pun ada ni. Bukan setakat tak belajar, orang mengajar pun kalau dia berada di situ, dia akan lari balik. Tiba-tiba mengajar Al-Misbahul Munir, mengajar kitab Hidayatus Salikin, mengajar kitab Muniyatul Musalli, tanpa belajar. Bayangkan, mengajar tu tidak selayaknya, kemudian diberi sagu hati atas masa yang digunakan untuk mengajar tu. Dia layak tak terima sagu hati tu? Banyak bicara di situ tu. Kalau nak bicara akhirat lah, hak dia mengajar tak belajar satu hadah, hak dia mengajar salah satu hadah. Daripada pekerjaan yang salah, maka dibagi sagu hati. Halal tak diterima sagu hati daripada pekerjaan yang salah. Orang bisa sagu hati, dia ingat ke orang ingat ke dia buat kerja betul. Nak kira macam mana? Jadi darurah ni lah dihuraikan. Darurah ni tersepit lah. Macam kalau darurah kan, hak babi, hak haram pun boleh makan, digehurai situ. Saya hanya terdengar pendek saja, bukan dengar pun, tak pernah peduli pun. Tahu dah, itu tanggungjawab orang yang jepuk lah. Dia belajar di mana kitab tu? Bukan belajar pondok pun. Jelas bukan belajar pondok pun. Tapi saya ada terdengar, di makna darurah ni. Dia baca ni, baca Al-Misbah Munir. Dia ketahui dengan darurah. Darurah mana apa ni? Tersepit. Tersepit macam mana? Tu darurah kan, babi boleh makan. Dia pergi hurah kot mana pula situ? Ada ni. Ni sangat-sangat berat ni. Orang seumpama ni belajarnya tidak. Bahkan kalau ada kelas pengajaran pun lari, tak akan belajar, tapi sanggup mengajar. Orang yang jepuk tu pula berat lah. Dia tak kira dah, sebab dia jadikan itu sebagai sumber kehidupan. Lepas tu mengajar tu kerja kebaikan ke tidak? Tanpa ilmu. Darurah di sini bukan darurah tersepit, darurah mana apa? Mudah-mudah. Tak ngaji banyak pun tahu. Itu darurah. Maklumun fid dini bid darurah. Perkara yang tahu pada agama dengan darurah, dengan mudah-mudah. Tak perlu kepada belajar lama. Sebab benda ni benda besar dalam agama. Orang tahu belaka. Mana contohnya? Hak perkara yang diketahui secara darurah. Contohnya adanya malaikat. Contohnya berlakunya qiyamah. Ya berlaku tu. Ada ni. Adanya syurga, adanya neraka. Ada ni. Orang kafir pun tahu. Orang Islam ni percaya kiamat akan berlaku. Ada balasan syurga dan neraka. Mana benda yang orang tahu belaka, yang diketahui secara mudah-mudah. Hak ni kena terima ni.
Tak terima engkar sahaja perkara yang diketahui secara darurah serta ijma' ulama, diengkar ditolak, batal Islam, murtad ni wal iyazabillah. Walaupun perkara agama tu yang diketahui secara darurah, yang ijma' ulama itu perkara agama, walaupun perkara tu hukum sunat sekalipun. Mana hukum sunat? Contohnya perkara agama, kerak kuku itu perkara agama. Orang maklum belaka kerak kuku tu ada perintah syariah. Tahu belaka? Kerak kuku tu sunat sekalipun, itu perkara agama yang datang oleh Rasul, yang tahu secara darurah. Kau tahu belaka? Walaupun perkara tu sunat, ijma' ulama itu perkara agama yang datang oleh Rasul, tiba-tiba diengkar, ditolak. Kerak kuku ni tak ada Nabi suruh kuku dah apa biarkan panjang pun dah apa tak ada hukum kerak kuku ni diperintah oleh Rasul, diengkar, ditolak. Walaupun itu perkara sunat, tapi perkara tu perkara yang orang ramai tahu belaka, diengkar, tolak juga, batal Islam dia, wal iyazabillah. Sebab tu kita perkara-perkara agama yang diketahui ramai-ramai, walaupun perkara sunat, kita kena ajar kepada anak-anak kita awal-awal lagi. Ni perkara agama ni, kerak kuku ni, ni perkara agama ni. Mana kita kena beritahu. Pada ni kena beritahu perkara-perkara agama ni. Sebab ini perkara-perkara yang termasuk dalam perkara agama yang tahu secara darurah. Jadi sebagai orang Islam kena terima segala perkara ni. Sebagai orang beriman, definisi iman di hadapan, percaya hati, tu iman. Percaya hati seseorang serta mengaku putus dalam hatinya akan sungguh segala perkara yang berdatang akan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana perkara, segala perkara ni daripada kerjaan agama yang diketahui akan dengan darurah, sama je. Lepas tu saya sebut dah minggu lepas, Islam, iman, perbezaannya, Islam terima zahir, iman percaya hati, akan sama sahaja perkara agama yang diketahui secara darurah. Pada ni sama saja. Walaupun kalau saya sebut melepas kan, tersurat tersirat tu, faham tak? Walaupun tersurat, rukun Islam nak pergi kepada hak zahir je, semayang, puasa, zakat, haji. Kalau pergi pada hak iman pula, beriman dengan malaikat, kitab, hari kemudian, qada qadar. Hak iman ni hak gaib ni. Hak Islam ni hak zahir-zahir ni. Rukun di situ nampak. Hak tersurat. Tapi kena faham molek. Rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara, dia ada rukun asas. Rukun asas kepada Islam, rukun asas pada imam tu kena faham molek. Rukun asas dia. Sebab dia kena compare molek, pada compare. Dia kena pasang molek antara takrif Islam dengan rukun asas kepada Islam. Dia kena regum molek, compare tu lah. Compare tak disebut tau. Dia kena regum molek antara takrif iman dengan asas pada rukun iman. Sebab kita nak kena faham molek ni bukan takrifan Islam iman sahaja. Kita nak kena faham rukun Islam, rukun iman. Bukan jenis ngapa ni. Jenis ngapa orang umur 5-6 tahun. Budak umur 5-6 tahun, kita ni beli poster rukun Islam ada 5 perkara, tepek di bilik anak. Rukun iman ada 6 perkara, tepek di bilik anak. So anak kita ngapa? Anak umur 4 tahun, 5 tahun. Hak tu, hak label tu hak ngapa rukun Islam, rukun iman.
Ada ni. Tiba-tiba kita tahap ngapa juga. Umur je 5-60 tahun. Umur 5-60 tahun, ilmu 5-6 tahun, buang kosong. Umur 5-60 tahun. Ilmu buang kosong, ilmu tahap 5-6 tahun. Asas pada rukun Islam adalah 2 kalimah syahadah. Sebab mana saya cerita kat luar lah lebih mudah. Asas pada rukun Islam 2 kalimah syahadah. Penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah, penyaksian Nabi Muhammad utusan Allah. Faham tak? Apabila kita menyaksikan Allah jua Tuhan, kita menyaksikan Nabi Muhammad Rasulullah utusan Allah, berarti kita akan terima sekalian perkara hak Rasulullah bawa daripada Allah yang kita nak saksi ianya jua Tuhan. Bukan begitu? Kalau kita konon-konon nak saksi Allah jua Tuhan, Nabi Muhammad utusan Allah, tapi perkara yang datang daripada Allah yang Rasul bawa, dia tak terima. Dia nak saksi tak Allah Ta'ala Tuhan? Dia nak saksi tak Nabi Muhammad utusan Tuhan? Tak lah. Ada ni. Apabila syahadahnya, penyaksian Allah Ta'ala jua Tuhan, penyaksian Nabi Muhammad utusan Allah, maknanya akan terima sekalian perkara yang datang oleh Rasulullah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham tak? Itu antara Islam dengan asas pada rukun Islam, syahadah. Sebab tu antara Islam dengan syahadah ni sekali. Orang Islam, orang yang ada syahadah. Orang yang ada syahadah itulah orang Islam. Orang kafir nak masuk Islam, kena ucap 2 kalimah syahadah ni. Kena ucap 2 kalimah syahadah. Islam lah dianya. Semayang belum, puasa belum, zakat haji belum. Dah. Dengan ucap je 2 kalimah syahadah, Islam lah dianya. Sebab apa? Islam, 2 kalimah syahadah itulah menjadi asas kepada Islam. Dengan 2 kalimah syahadah, sah lalu dia sebagai orang Islam. Nak sah sebagai orang Islam, kena lengkap kelima-lima rukun, barulah diberi surat sebagai orang Islam. Ada ni. Nak sah sebagai orang Islam, keluar surat daripada Jabat Agama sebagai orang Islam dengan hanya mengucap 2 kalimah syahadah. Bukan dengan tunggu semayang ke tunggu puasa. Sebab apa? Islam tu syahadah, syahadah tu Islam. Sebab apa? Sebab syahadah tu menjadi asas kepada Islam. Sehingga kan orang yang batal Islam, kita panggil orang yang batal syahadah. Orang yang batal Islam kita panggil batal syahadah. Syahadah hanya 1 daripada 5 rukun Islam. Kenapa orang batal Islam batal syahadah? Sebab Islam tu syahadah, syahadah tu Islam. Ada ni. Sebab menjadi asas kepada Islam adalah 2 kalimah syahadah. Kemudian pergi kepada sembahyang, puasa, zakat, haji, itu hanya untuk menjelaskan, menerangkan kesempurnaan Islam tu sendiri. Kemudian panjang bicara pula, kenapa rukun yang kedua sampai rukun yang kelima hanya bahagian ibadah, 1 rubung daripada 4 rubung bahagian hukum fiqh? Kenapa hanya bahagian ibadah? Semayang, puasa, zakat, haji hanya bahagian ibadah. Muamalahnya mana? Munakahatnya mana? Janayahnya mana? Kalau cerita hak zahir, kalau cerita hak zahir, belum lagi cerita hak gaib, malaikat ke, kiamat ke. Ni cerita hak zahir ni. Kenapa hanya sembahyang, puasa, zakat dan haji? Ibadah sahaja. Ni timbul orang salah faham ni. Salah faham bab rukun agama, salah faham bab takrifan agama, salah faham bab takrifan Islam, iman dan ihsan. Dicakap macam mana? Dicakap
dia hanya nak beramal dengan apa yang ada dalam rukun Islam je. Hak tak ada rukun Islam, dia tak mau cara. Dia nak bicara, dia nak peduli, dia nak fokus hanya hak ada dalam rukun Islam. Hak tak ada dalam rukun Islam, dia tak mau peduli. Pandai ni. Dia nak semayang, puasa, zakat haji je. Hak tu je rukun Islam. Saya nak cari hak tu je. Hak tak ada rukun Islam, dia tak mau peduli. Hak mana hak tak ada rukun Islam? Dia bicara bab hudu, kisah. Ada rukun Islam? Ada tak hudu, kisah, rukun Islam? Yang dia sibuk apa? Tak ada rukun Islamnya. Kan kita orang Islam kan? Kan kita orang Islam? Semayang, puasa, zakat, haji. Clear kan? Yang dia sibuk hudu, kisah tu ambil mana? Ada rukun Islam? Mana kita? Mama kita nak jawab. Masuk berkat. Tak nak jawab kita je. Oh, nak jual Islam. Orang tanya gitu ke mama kita je. Tak tahu nak pergi ke mana. Yang mana ada hudud kisah dalam rukun Islam? Dia tak mahu peduli tu. Dia nak cara yang ada dalam rukun Islam je. Ada rukun Islam je. Dah kalau gitu, apa dia ni beramal dengan muamalah. Muamalah tak ada rukun Islam. Lepas tu jual beli ke, sewa menyewa ke, tak ada. Lepas tu macam mana? Rapah sudahlah. Mana ada rukun Islam muamalah? Ada rukun Islam muamalah? Tak ada kan? Tak. Jual beli buat apa? Nak rapah je. Lepas tu pula yang kamu nikah kahwin tu apa? Ada dalam rukun Islam. Nikah kahwin? Ada? Nikah lah. Sebab apa? Tak ada dalam rukun Islam suruh nikah. Tak ada. Lepas tu macam mana? Tak ada apa-apanya. Tak nikah pun boleh anak. Ayah intik pun boleh anak. Apa masalahnya? Duduk sama. Nikah kahwin. Tak ada rukun Islam. Saya tak mau beramal kalau tak ada rukun Islam. Sama tau. Tapi nak tuju ke hudud kisah lah. Hak nikah kahwin tu tak ada juga. Bak munakahat tu lah. Bak nikah, bak macam-macam lah. Bak nafkah apa semua tu. Tak ada. Bak nikah, bak tolak, tak ada dalam rukun Islam. Bak nafkah, tak ada dalam rukun Islam. Beramal apa? Tinggallah bak nikah kahwin. Sebab apa? Sebab saya nak beramal hanya yang ada rukun Islam. Sebab dia hanya hafal saja. Dia kena faham makna Islam. Dia kena faham kedudukan dua kalimah syahadah. Dan kenapa didatangkan rukun Islam lepas dengan syahadah? Hanya bagian ibadah. Dia panjang bicara. Kita akan satu-satu kita bicara. Sebab dalam bab ibadah, semayang, puasa, zakat, haji ni, ianya adalah perintah Allah yang ta'abudiyun. Maknanya apa ni? Terima sahaja. Allah perintah semayang, terima. 5 kali, terima. Rakaat tak sama, terima. Tu orang Islam. Terima je. Ada persoalan. Kenapa semayang 5 kali? Kenapa tak 10 kali? Kenapa pula dah 5 kali rakaat pula tak sama? Ada 2, ada 3, ada 4. Kenapa 2? Kerana mengantuk subuh. Kenapa 4? Kerana Zuhur sibuk. Kenapa 3 maghrib? Maghrib ni letih dah ni balik kerja 3. Dah habis isyak 4 pula. Isyak mengatuk dah. Kenapa 4? Ada usaha? Tak ada. Ta'abudiyum. Perintah terima. Sebab apa? Sebab kita orang Islam ada syahadat. Ada ni. Siapa lah kena perintah puasa, zakat, tambah pula haji. Kenapa tawaf? Adakah Allah duduk di Baitillah? Tidak. Kenapa tawaf? Kenapa sa'i? Safa ke Marwah. Kenapa? Kenapa? Kerana Siti Hajjah cari air. Siti Hajjah, dah kamu cari air ke? Kenapa? Ini apa? Ta'abudiyum. Perintah Allah. Kita orang Islam yang ada di kalimah syahadah, kita terima tanpa persoalan. Tu. Tak persoalan dah. Kenapa wukuf di padang Arafah? Kenapa wukuf di padang Arafah? Ni saya ingat lagi amal tu saya kata
Kalau tunggu durian, boleh gak buah durian. Tunggu apa di padang Arafah? Sehingga kan wukuf di padang Arafah ni rukun haji yang paling besar sekali. Siapa Nabi bersabda, al-hajju Arafata. Haji ialah wukuf di Arafah. Besarnya wukuf di Arafah. Lepas tu buat apa wukuf di Arafah? Tunggu apa? Perintah Allah. Terimalah sebab kita orang Islam. Terimalah sebab kita ada syahadah. Tu bab ibadah. Bab muamalah. Bab muamalah tu, tu akal boleh terima molek-molek. Bab muamalah ni, kalau tak ada jual beli, sewa menyewa apa semua, nak hidup macam mana? Kalau dalam bab muamalah tak ada bicara bab mana, bab wakah ke, bab heboh ke, bab faraid ke, bab wasiat ke, bab bersyarikat ke, nak hidup macam mana? Dalam bab muamalah diharamkan riba. Boleh cerita tu. Kenapa haram riba? Orang meminjam berhutang susah, yang kamu minta bayaran naik tinggi tu bertambah susah lah dianya. Mana ni kita ta'alluliyung dipanggil. Kita boleh cerita dia punya hikmah dia. Jadi kalau dalam bab ibadah, kita orang Islam yang ada syahadah, terima kewajipan sembahyang, puasa, zakat, haji tanpa persoalan, maka bab muamalah lagilah terima tanpa persoalan, sebab boleh cerita dia punya hikmah dia. Bab munakahat, dia cerita hikmah dia. Tanpa nikah kahwin, Allah nak kira anak siapa nanti kalau tak ada nikah kahwin ni. Kemudian dalam nikah kahwin tu pula ada pula cerai, tolak. Sebab apa? Tak nak pergi dah. Dia bersama nanti masuk dalam surat khabar. Membunuh lah jawapan dia. Tapi tak nak pergi dah. Tak nak pergi dah. Tak nak pergi, putus. Cerai je. Ada ni. Sebab apa? Tak nak pergi dah. Lepas cerai pula ada edah pula. Jangan. Lepas cerai tak boleh nikah dengan orang lain lagi. Perempuan ni kena tunggu 3 kali suci. Edah. Kita boleh cerita sebab apa edah? Untuk memastikan supaya tidak bercampur nasab. Pada ni. Kita boleh cerita dia punya ilah dia. Kenapa pula ada nafkah? Kita boleh cara pada ni. Sama dengan bab janayat. Kenapa ada hukum qisas, balas seumpama? Kenapa ada hukum hudud? Apa ada ni? Ini adalah untuk menyelamatkan orang Islam yang lain daripada kejahatan seseorang, dan juga untuk menyelamatkan seseorang yang ada niat nak buat jahat kerana takut pada hukuman. Kita boleh cerita dia punya hikmah dia. Bunuh balah, cedera balah. Tak ada ni. Cedera balah. Dia tetak putus telinga dia pun kena putus juga. Dia ambil asid, sembuh asid, muka dia pun kena asid juga. Ni barulah orang takut nak buat. Apa? Tetak telinga orang, telingamu samalah putus. Ada ni. Ni tetak telinga orang, cacat orang tu. Sembuh asid, cacat orang tu. Dia hanya dipenjara 4-5 tahun, makan free, tak kena panah, keluar-keluar jangan. Pada ni. Ingat dahulu kecoh hok. Ni sembuh asid tu. Kan buat jenayah kan mudah, kan buat asid mudah, bawa parang orang nampak. Buat asid ni buat dalam plastik, orang tak nampak. Kalau buat parang, nampak dah. Perempuan tu tak ambuh ke dia. Dia pun ni mana ni? Biar putih mata apa ni? Jangan putih tulang apa ni? Ada lagu tu kan? Ada lagu kan? Biar putih mata, jangan putih tulang. Maknanya apa? Dia tak boleh, orang lain pun tak boleh juga. Ada ke? Tak kena makna gitu. Sekarang ni perempuan tu tak ambuh ke dia. Dia tak boleh dah, biar orang lain pun tak boleh juga. Betul tak? Maksud biar putih tulang, jangan putih mata ke gitulah. Maksud betul maksud dia. Jadi dia pun sembuh asid pada perempuan tu. Mana apa ni? Biar tak ada kena. Ditangkap. Masuk mahkamah, mengaku salah segera. Jimat belanja kerajaan. Sebab tidak berulang-ulang pembicaraan. Maka dihukum masa tu 5-6 tahun sahaja. Sebab apa? Sebab bekerjasama, dan dia mengaku mudah sekali bicara saja.
Hanya 5 boleh 6 tahun gitu je. 6 tahun 7 tahun tu pula dia ada pula tolak hari public holiday. Pada ni dia ada pula tolak kerana berkelakuan baik. Dalam 4-5 tahun keluar lah. Akhirnya bila kena hukuman yang ringan, keluarga perempuan ni tak puas hati sebab hukuman ringan sangat. Yang perempuan ni cacat seumur hidup. Ni faham tak? Ada seumpama tu, yang perempuan ni dizalimi, yang perempuan, keluarga perempuan pula timbul dendam di hati. Jadi zahir pun jadi rosak, hati pun jadi rosak sebab penuh dengan sifat dendam, tak puas hati. Hukum apa seumpama tu? Hukum agama tidak. Balas seumpama. Bila balas seumpama, ada tak orang berani? Orang berani seolah-olahnya nak sembah asid muka sendiri. Ada tak orang berani buat gitu? Ada. Dia ambil asid, siram di muka dia. Ada tak orang buat gitu? Tak ada lah. Jadi kalau disiram asid muka orang, samalah disiram asid di muka dia sendiri. Ada orang berani tak buat gitu? Tak ada orang berani lah. Ini tahu dah, hukuman ringan saja. Masuk dalam penjara 5 tahun, makan free. Ke bayar. Keluarga dia kena bayar, makan RM10 sehari. Makan free. Siapa tanggung? Rakyat yang tanggung. Makan free, air free, api free, penjara free. Penuh penjara, buat orang lain pula. Free pula, tak ada sewa-sewa. Hukum apa gitu? Hukum agama, kisah. Kita boleh cerita dah dia punya kebaikan-kebaikan dia. Ini panggil apa? Ta'alluliyun. Kalau sembahyang, puasa, zakat, haji, hak ta'abudiyun, kita boleh terima mudah-mudah. Muamalah, munakahat, janayah, lagilah kita terima mudah-mudah. Ini kalau faham bab Islam, faham bab 2 kalimah syahadah. Tak timbullah macam tadi, nak beramal hanya yang ada dalam hukum Islam sahaja. Hudud kisah tak ada dalam hukum Islam. Hudud kisah duduk di bawah 2 kalimah syahadah. Mana 2 kalimah syahadah? Penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi bawa Al-Quran. Dalam Al-Quran ada ibadah, dalam Al-Quran ada muamalah, dalam Al-Quran ada munakahat, dalam Al-Quran ada janayah, hudud dan kisah. Orang yang ada di kalimah syahadah, dia akan terima semua perkara agama yang datang oleh Rasul. Bukan hanya terima ibadah, semua perkara agama. Ni takrifan dia. Terima segala perkara agama yang diketahui secara darurah. Terima segala. Bukan terima sembahyang, puasa, zakat, haji. Itu di Islam. Tak terima, engkar, tolak hukum agama Allah yang diketahui oleh semua orang. Hukum hudud, hukum kisah ni orang kafir pun tahu. Orang kafir pun takut. Nanti kan kami kami apa? Kami pun akan kena kerat tangan. Takut juga dianya. Pada ni hak dia takut. Mula-mulanya kami akan kena kerat, connect berkhitang. Dok kata. Ada ni orang ugut dia lah. Orang kafir nanti kena kerat tangan. Itu hukum pekoh, balik pada hukum pekoh lah pulaknya. Orang kafir kena ada hukum agama. Itu bicara bab khilafiah pekoh. Orang kafir pun tahu. Ada ni. Tapi oleh kerana ini hukum agama Allah, orang kafir akan benci kepada hukum agama Allah. Orang kafir tidak akan redha kepada hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tahu belaka itu hukum agama. Orang Islam kena terima. Lepas tu laksana, itu kita akan pergi kepada ihsan. Itu kita akan bicara lain. Laksana pergi kepada ihsan. Kita bicara bab Islam terima zahir akan sekian perkara agama. Asasnya adalah 2 kalimah syahadah. Apabila penyaksian Allah Ta'ala jua Tuhan, apabila penyaksian Nabi Muhammad Rasulullah,
maka akan terima segala perkara agama yang dibawa datang oleh Rasul daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita ada dua kalimah syahadah. Perkara agama ni hanya ibadah. Ibadah, muamalah, munakahat, janayah, ba'aqidah. Akidah mana? Adanya malaikat, adanya qiyamah, adanya barzah, adanya syurga dan neraka. Kena terima belaka. Kena terima sekalian. Ada ni. Walaupun malaikat, qiyamah tak ada dalam rukun Islam, ada di rukun syahadah. Malaikat ke, qiyamah ke, tak ada rukun Islam, ada di rukun syahadah. Ada ni. Itu Islam. Kita pergi pula kepada iman. Asas kepada iman adalah beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Dua daripada 6 rukun iman. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul menjadi asas kepada iman. Jadi asas kepada Islam yang zahir adalah dua kalimah syahadah, penyaksian zahir. Asas kepada iman bukan hanya penyaksian zahir, kena percaya hati akan Allah. Itu pergi pada iman. Asas kepada iman, hak zahirnya penyaksian kepada Rasul, imannya hati kena percaya kepada Rasul. Itu sama saja. Apabila hati beriman dengan Allah, bila hati beriman dengan Rasul, apa perkara yang Rasul bawa datang, kita akan imani sekalian. Gitu. Termasuk beriman dengan kewajipan sembahyang, termasuk beriman dengan puasa, zakat, haji, termasuk hati beriman dengan hukum muamalah, hati beriman dengan rukun munakahat, hati beriman dengan rukun janayah. Sebab apa? Sebab itu semua datang daripada Rasul. Bila kita beriman dengan Allah dan Rasul, kita akan beriman dengan sekalian perkara yang dibawa datang oleh Rasul. Sebab tu iman at-tasdiqu bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman adalah membenar hati dengan perkara yang dibawa datang oleh Nabi. Itu iman. Ada ni. Asasnya beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Sebab tu apabila kita bicara bab iman, kita akan bicara aqaidul iman yang 50. Tak ada ni. Kita bicara aqaidul iman yang 50. Sebab apa? Itu adalah asas kepada iman, beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Aqaidul iman yang 50. Bila kita beriman dengan Allah dan Rasul, kita akan beriman dengan sekalian perkara yang dibawa datang oleh Rasul. Maka beriman dengan kitab, beriman dengan qiyamah, masuk di bawah beriman dengan Rasul. Yang menjadi asasnya adalah beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Jadi apabila kita beriman dengan Allah dan Rasul, kita akan beriman dengan segala perkara agama yang datang akan oleh Rasul, dan perkara agama yang diketahui secara darurah. Jadi termasuk beriman akan ibadah lah. Ibadah yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, Rasul yang bawa datang daripada kalamullah. Yang kita beriman dengan Allah dan Rasul, kita akan beriman dengan Al-Quranul Karim. Kita akan beriman dengan sekalian perkara yang ada dalam Quranul Karim, sama ada ibadah, muamalah, munakahat dan juga janayah. Jadi Islam dan iman, terima zahir dan percaya hati akan perkara agama yang diketahui secara darurah, sama sahaja akan apa. Walaupun tersurat Islam, sembahyang, puasa, zakat, haji, walaupun tersurat rukun iman, beriman dengan perkara gaib, itu yang tersurat. Tapi dari segi tersiratnya sama sahaja. Sebab apa? Asas kepada Islam dua kalimah syahadah. Asas kepada iman, beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Pembicaraan iman adalah dimulai dengan pembicaraan aqaidul iman yang 50. Aqaidul iman yang 50 berkait dengan beriman dengan Allah dan berkait dengan Rasul. Padang ke hanya beriman dengan Allah dan Rasul? Aqaidul iman yang 50
Apabila kita beriman dengan Allah dan Rasul, kita akan beriman dengan sekalian perkara yang datang oleh Rasul. Perkara apa? Perkara agama yang diketahui secara darurah. Batu saya sebut tadi tu mana kita kena sekalikan antara Islam dan iman, Islam dan ihsan. Ini kita sekalikan antara Islam dan iman. Faham tak ni? Tapi kalau kata hafaz saja jadi faham macam tadi. Dia hanya nak beramal dengan apa yang ada dalam rukun Islam. Beramal tak beramal itu pergi pada ihsan. Islam kena terima zahir akan segala perkara yang diberitakan oleh Rasul daripada perkara agama yang diketahui secara darurah. Itu bab Islam. Iman percaya hati, terima hati, mengaku putus di hati. Ni hak penilaian iman. Penilaian hari akhirah adalah iman. Macam mana hati kita terima akan segala perkara agama yang diketahui secara darurah. Ibadah, muamalah, munakahah, janayah. Kita tahu, kita beriman di hati setara mana. Sebagaimana kita beriman dengan ibadah. Kita beriman dengan perintah sembahyang. Aqimus salah, perintah sembahyang. Macam ni iman kita dengan perintah faqta'u aydiyahuma, potong oleh kamu akan tangan pencuri laki dan pencuri perempuan. Imaninya macam mana? Beriman dengan perintah sembahyang. Macam mana beriman dengan perintah kerak tangan pada pencuri? Sebab apa? Perintah Al-Quranul Karim yang sama. Imannya macam mana? Ini cerita bab iman. Cerita bab Islam, cakap manis Islam lah. Hukum Allah kita sebagai orang Islam kena terima. Siapa kita nak persoalkan hukum Allah? Itu bab zahir, bab lidah. Bab hati macam mana? Oh, sikit-sikit nak kerat tangan orang, sikit-sikit nak kerat tangan orang. Kalau kena anak dicuri macam mana? Hati ni mulut tak bunyi. Apa ada ni? Hukum apa kat tangan orang gitu? Hukum apa? Hukum siapa? Hukum Al-Quran, hukum Allah, hak Rasul bawa datang, yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Rasul, yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin dan khalifah-khalifah Islam yang kemudian. Tiba-tiba timbul di hati tak pakar hukum tu, zoling kat orang, nanya kat orang. Badan. Ini bicara bab iman hati masing-masing. Kalau zahir terima, hati tidak imani, hati tidak mengaku putus, hati tak terima bulat-bulat. Islam pada zahir tapi tidak beriman pada batin. Munafik dia panggil. Apa munafik? Menzahirkan Islam, menyembunyikan kufur. Apa kufur? Tidak beriman. Ada ni. Beriman ni mengaku hati akan sekalian perkara. Ada ni. Akan sekalian perkara yang diketahui secara darurah. Maulah sah sebagai orang yang beriman. Dah nak sangat ke kat tangan pencuri? Nak ke tak nak? Kita selagi menjadi hamba Allah, selagi kita rokok sujud kepada Allah, tak ada ke manalah kitanya. Kita hamba Allah. Sebab tu terkadang diterjemah orang Islam ni dengan Muslim-Muslim, diterjemah dengan orang yang tidak ada pilihan. Orang yang tidak ada pilihan. Kenapa dikatakan orang yang tidak ada pilihan? Apabila Allah menetapkan satu-satu hukum, siapa kita nak pergi pilih hak mana-mana ni? Kita tak ada pilihan. Apa makna orang Islam? Orang yang serah diri. Kenapa serah diri? Tuhan kata gitu, gitulah kitanya. Nak sangat, tak nak sangat. Selagi duduk di bumi Allah,
bernaung di bawah langit Allah, tak ada. Serah dirilah kitanya. Sebab apa? Sebab Allah jua Tuhan. Syahadah kita ada. Kalau Tuhan banyak, hukum Allah ni berat, ni cari hukum Tuhan lain lah. Senang. Kau macam mana? Tapi syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah, Allah jua Tuhan. Allah jua Tuhan, kita ada pilihan? Tak ada pilihan lah kitanya. Nak sangat, nak tak nak, kita hamba yang lemah. Gitu je. Ya, boleh tekan pula. Nak sangat. Kalau nak dicuri macam mana? Itu bukan persoalan, itu persoalan nafsu. Persoalan Islam kita terima zahir ni. Apa paling besar? Iman. Pada ni. Bila sebut kata hukum agama Allah berbunga dak di hati. Ni bab iman masing-masing. Kalau sebut kata hukum agama Allah hudud kisah, hati memberontak. Tak pakai hukum tu. Tak ada apa lah. Tapi itu masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita kena berbunga sebagai sebut hukum semayang, perintah semayang, perintah puasa. Hati kita terima bulat-bulat. Sama juga sebut kata perintah kerat tangan, perintah Al-Quran, hati terima bulat-bulat. Itu orang yang beriman. Kalau hati yang jadi kita kata hati yang macam kurang-kurang, itu orang yang lemah iman. Kena jaga pula lemah iman tu. Bila mari godaan-godaan daripada musuh agama, akhirnya hati pun tak percaya pada hukum Allah. Sebab tu orang kafir, dia nak memurtadkan orang Islam sanggup mati. Sebab orang kafir tengok dah, ketika kejatuhan hak Sepanyol tu, orang Islam sanggup mati daripada tinggal agama. Jadi orang kafir kemudian dijajah umat Islam, dia tak paksa lagi dah keluar kepada Islam, tetapi ditarik kepercayaan orang Islam kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tarik. Nak semayang ambil, nak puasa ambil. Ni hukum-hukum ni tak betul ni, hukum ni zoling, hukum ni. Hukum kerat tangan ni zoling ni, ni hukum primitif ni. Ini hukum jungle people ni. Orang Melayu cakap gitu tu. Pandai tak? Mati-mati dah orang cakap gini ni. Ni orang cakap gini ni. Kerat tangan hukum zoling, hukum primitif untuk jungle people dalam hutang. Pada ni. Hukum siapa tu? Hukum Allah, hukum Al-Quran. Mari mana ni? Mari daripada racun penjajah. Nak memaksa orang Islam keluar Islam, sanggup mati. Tapi dia jauhkan orang Islam daripada kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia rokok sujud, sudah semayang, hukum Allah zalim. Dah tadi rokok sujud kepada siapa? Kepada Allah. Allah mana? Allah yang meletakkan hukum zalim. Dah hukum hak adil ni hukum siapa? Hukum penjajah. Rokok sujud kepada penjajah lah, sebab penjajah adil. Kenapa nak rokok sujud kepada Allah? Allah zalim. Ni kan pelik tu. Jauhnya daripada agama kerana racun penjajah. Menjauhkan umat Islam daripada agama secara tidak menyedari. Sebab nak paksa saja murtad, orang Islam sanggup mati. Pada ni kita kena faham agama molek. Lagi orang faham, tu cerita kok lain tu. Cerita kok lain apa? Macam cerita politik. Tak, cerita agama. Cerita agama. Cerita untuk kita kenal agama. Kita kenal tuang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kenal pesuruh Allah Rasulullah. Kita kenal Al-Quranul Karim, hukum Allah, kalamullah. Ada ni. Rokok sujud. Boleh. Sudah semayang, hukum Allah zalim, hukum Allah tak sesuai, ketinggalan zaman. Ada ni. Ini pernahlah di pondok. Adalah orang tua tu mari dia berkawan kita budak-budak ni. Dia orang tua. Tapi dia cerdik. Kalau cikgu ngajar dia tanya tu soalan yang bukan soalan budak-budak soalan berenah. Kalau tu ni kadang dia soalan yang agak pelik-pelik, soalan soalan bodoh gitu. Soalan gitulah. Tapi dok dia cerdik. Jadi duk cakap budak-budak ni keluarlah mulut dia
kerak tangan hukum zoling. Orang tua ni pakai serban. Budak-budak hok tengah ni. Pada ni. Pada budak-budak. Haji. Kat tangan zoling, kat tangan hukum siapa? Hukum siapa kat tangan tu? Hukum siapa? Hukum Allah dak kan? Hukum Allah zoling. Lari gitu je orang tua. Pasal dah tak mari dah kawasan budak-budak. Dah budak-budak ni macam kepung tu. Apa ni cakap apa pasal ni? Pakai serban ngaji pondok, dia baru duduk pondok orang tua. Lepas tu tak menitah kawasan budak-budak. Nak tahu nyakit dia kata. Duduk pondok pakai serban, dia cakap gitu. Jahilnya. Dah. Ini hukum agama. Mulut jaga molek. Pada ni. Tapi yang paling besarnya ni, iman. Hati kita macam mana? Sebab iman, percaya hati seseorang serta mengaku pun dalam hatinya akan sungguh segala perkara yang berdatang akan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pekerjaan agama yang diketahui dengan darurat. Ni iman. Percaya hati serta mengaku putus dalam hati, terima bulat-bulat di hati akan sekalian perkara agama yang diketahui secara darurat. Ini iman. Kalau tak ada ni, tak ada. Kekal neraka selama-lamanya wa ilazabillah. Ada kata kita kena ambil faham agama molek. Faham Islam tu apa dia, iman tu apa dia. Barulah kita pergi kepada apa dia ihsan. Ihsan tu pergi kepada pelaksanaan. Ihsan pergi kepada pelaksanaan akan segala perkara agama yang datang oleh Rasul. Makna lamanya kita terdahululah dijajah oleh orang kafir. Orang kafir lah yang merosakkan kepercayaan orang Islam kepada agama Islam sendiri, kepada hukum Islam sendiri. Berarti tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Quranul Karim, yang datang oleh Rasul yang merangkumi hukum-hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita nak kena bekerjasama, berjuang dan bekerjasama pada pelaksanaan. Alhamdulillah, maknanya baik kerjasama dah. Sekarang ni kita kena kerjasama untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menegakkan agama Allah dan negara, wajib ijma' ulama'. Bukan semayang je wajib ijma' ulama'. Menegakkan hukum agama Allah dalam negara milik Allah, wajib ijma' ulama'. Hak ni kita orang Islam wajib sama-sama memperjuangkan. Bukan kamu, bukan kami, bukan kamulah, kamilah, kamulah. Tak ada. Orang Islam yang beriman wajib memperjuangkan pelaksanaan hukum agama Allah di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjuang tu wajib, terlaksana ataupun tidak terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memperjuangkan supaya hukum agama Allah tertegak, itu menjadi kewajipan kepada sekalian orang Islam yang beriman. Bukan kata dah mung nak sangat, mung juang. Tak ada mung, tak ada aku, tak ada kamu, tak ada kami. Orang Islam yang beriman, kamu cakap saja je berjuangnya, berjuangnya tidak. Dah semua orang lah yang kena berjuang. Siapa? Orang Islam yang beriman wajib berjuang. Ada ni. Orang Islam yang beriman, bukan lelaki ni. Orang Islam yang beriman, lelaki ke perempuan sama, tapi peranan yang berbeza-beza. Peranan yang berbeza-beza, makna biar letak di hati kitanya cita hukum Allah tertegak di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni biar duduk di hati kita ni. Cita, suka, kenang hukum agama Allah tertegak di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kenang saja, perjuangkan. Sekadar
kemampuan masing-masing. Orang tu berjuang tak ikhlas, ikhlas tak ikhlas, dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang hak berjuang hukum Allah tu sekarang senyap dah, dia senyap, kita jangan senyap. Tu dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas tak ikhlas, masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ni, kita kena faham, agama kita bukan hanya sembahyang puasa. Agama kita merangkumi diri, keluarga, masyarakat dan negara. Agama yang syumul, bukan hanya agama yang berkait dengan sembahyang puasa saja, bukan. Sebab agama kita cukup besar kedudukan dalam negara. Kedudukan agama negara cukup besar. Sebab apa? Dengan negara lah yang menentukan apa, sistem pendidikan. Negara lah yang menentukan hak ada dalam TV apa semua tu, negara belaka tu. Faham tak ni? Ada orang kata, saya ustaz saya nak jaga diri dan keluarga je kata. Tak mencari hal negara. Sekarang ni boleh jaga tak diri dan keluarga? Hak tu hak segi tu. TV tu boleh jaga ke tak? TV tu TV kita. Kita beli. Tapi barang dalam tu hak negara belaka dalam tu. Dengan joget dengan apa tu, hak negara belaka tu. Boleh jaga ke tak diri dan keluarga? Senyap tak kata apa. Sekarang dengan pendidikan, kenapa kita perlu lagi belajar fardhu ain di Masjid Surau? Sebab sistem pendidikan tidak beri pun ilmu fardhu ain kepada rakyat. Sistem pendidikan mari daripada mana? Mari daripada negara. Jadi kalau kita belajar agama kemudian nyata bagi kita jahilnya agama kitanya, fardhu ain tauhid, fiqh tasawuf, mari daripada mana? Mari daripada pendidikan yang tidak berlandaskan kepada agama. Mari daripada mana? Mari daripada kerajaan. Tanda ni. Itu kita alhamdulillah kita jadi belajar di Masjid Surau. Anak cucu kita macam mana? Adik-beradik kita macam mana? Puak-rapok kita macam mana? Hak duduk di bawah pendidikan sekolah yang sama dengan kita, yang kita ni jahil fardhu ain tauhid fiqh tasawuf. Keluarga kita macam mana? Mari daripada mana tu? Mari daripada negara. Ada ni. Jadi kalau kita nak balik pada kebaikan, kita kena baiki diri kita dengan agama, baiki keluarga kita dengan agama, dan baiki negara dengan agama. Kita wajib perjuangkan untuk agama dalam diri kita, wajib perjuangkan agama dalam keluarga kita, wajib perjuangkan agama dalam negara. Ini kewajipan kita sebagai orang Islam yang beriman. Ada ni. Tapi berjuang bukannya mudah. Bukan kata nak berjuang hak negara. Berjuang diri kita pun kecundang. Berjuang untuk tegak agama dalam keluarga pun anak bini jebeh je kitanya. Apa hal lah berjuang. Berjuang untuk diri kita pun sekali comel, sekali tak comel. Kita berjuang untuk agama dalam keluarga pun begitu juga, dan negara lagilah sukar. Tapi itu tetap kewajipan kita. Ada ni. Tapi nak berjuang agama, kena faham agama. Jangan nak berjuang saja, fardhu ain agama tak belajar, itu semangat kosong. Nak berjuang agama, kena berilmu agama. Baru boleh berjuang agama. Nak berjuang agama, ilmu agamanya tak belajar, jahil tuki. Berjuang agama apa gitu? Itu berjuang semangat kosong sahaja. Makna apa? Kita kena berjuang untuk diri kita, keluarga kita dan masyarakat negara kita. Itu kewajipan kita, lelaki perempuan, qada masing-masing. Tapi nak berjuang agama, kena faham agama dengan takrifan Islamnya, takrifan imannya dengan takrifan ihsan. Berkaitan dengan rukun Islam dan berkaitan dengan rukun iman. Jadi malam ni kita lebih kepada Islam dan iman. Terima akan perkara agama yang diketahui secara darurah, secara mudah-mudah. Kemudian minggu lepas saya cerita juga bab ihsan pelaksanaan. Sebab kita kena faham juga perbezaan antara Islam terima zahir dengan ihsan pelaksanaan.
pengambilan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sama baliklah minggu depan. Cuma kita ulang balik hak kita baca tadi je lah. Lepas tu minggu depan pula, lepas baca balik tempat hak kita hak beriti tadi tu, kita akan undur balik kepada takrifan. Dan rukun itu 5 perkara, yakni terbentuklah segala pekerjaan agama itu di atas 5 rukun. Jadi nama akan dia rukun Islam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.